Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jangan jual agamamu dengan mata benda. Jangan jual agamamu dengan habuan sultan, kunyiaan raja, suapan orang kaya, atau dengan memakan yang haram. Jika engkau jadikan agamamu barang makanan, kelak hatimu akan menjadi hitam. Bagaimana hati itu tidak menjadi hitam, padahal engkau sanggup menyembah manusia? Wahai orang yang dihina kerana Allah, jika ada pada hatimu itu sedikit cahaya pun, nescaya dia akan dapat membezakan di antara yang haram dengan yang syubhah dan yang mubah yang harus, dan juga di antara yang menghitamkan hatimu dengan yang mencahayakannya, dan di antara yang mendekatkan hatimu dengan yang menjauhkannya. Wahai orang yang jahil, aku tiada tahu kecuali berusaha dan bertawakal kepada Allah Ta'ala sahaja. Mencari rezeki dengan berusaha itu adalah pada permulaan kuatnya iman. Kemudian sesudah iman menjadi kukuh, maka mengambil rezeki itu terus daripada Allah Ta'ala sesudah terangkat perantaraan di antaramu dengan dia. Bila hati seseorang itu sudah teguh, dia akan mengambil terus daripada Allah Ta'ala, menerusi tangan-tangan manusia dengan perintah Allah Ta'ala. Maksud kataku, terangkat perantaraan itu yakni terangkat bergantungnya hati dengan perantara dan perkongsian kuasa demi menurut perintah Allah Ta'ala. Maka dia akan mengambil dari manusia itu dan membisukan diri dari memuji atau mencela mereka, menerima atau menolak dari mereka. Jika dia diberi, dia melihat itu adalah dari pelakuan Allah Ta'ala. Dan jika dia dienggan, tidak diberi, maka itu juga dari pelakuan yang sama daripada perbuatan Allah. Sikap kaum ini adalah pekak, bisu dan buta terhadap selain dari Allah Ta'ala. Yang dipandangnya ialah Allah semata. Dialah yang menolongnya dan mengecewakannya. Dialah yang memberi dan yang menahan, yang memberi manfaat dan mudarat. Yang ada pada mereka ialah sisi, yang ada pada mereka ialah isi yang tiada berkulit lagi, bersih suci tanpa karat dan keruh, bersih atas bersih, baik atas baik. Dan itulah yang akan menyingkirkan semua pertalian manusia dari dalam hati mereka, sehingga tiada apapun yang tinggal selain Allah Ta'ala sahaja. Semua ingatan yang tersembunyi itu adalah bagi Allah semata, tidak selain dia. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami ilmu dengan jalan mengenalimu. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah jangan menjual agama dengan dunia. Dan perkara yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, hati kalau punya cahaya, maka dapat membezakan yang baik dan buruk, walaupun sedikit. Kemudian perkara yang ketiga, pentingnya kita bertawakal kepada Allah dalam pencarian rezeki. Bahkan jangan bergantung kepada manusia. Berusaha untuk mengangkat pergantungan hati
Yang dimaksudkan pergantungan hati daripada manusia. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kaum yang berjaya memutuskan hubungan dengan manusia secara perantaraan dan pergantungan dengan hati. Bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang disentuh ialah jangan jual agama dengan mata benda. Bila kita sebut jangan jual agama, jangan jual iman, jangan jual Islam, jangan jual pahala, jangan jual pendekatan dengan Allah, jangan jual redha Allah untuk mendapat dunia, redha manusia, pujian manusia. Kerana segala yang kita kehendaki daripada manusia itu akan binasa. Dan segala yang kita kehendaki daripada manusia itu tidak membahagiakan kita. Dan kerana segala yang kita kehendaki daripada manusia itu sebenarnya menambahkan kehinaan kita. Bahkan segala yang kita kehendaki dengan manusia itu menambahkan kesibukan kita. Bahkan segala yang kita nak daripada manusia menjadikan kita berbalah dengan yang lain, bergaduh, berperang. Dan kerana bila kita nak sesuatu daripada manusia, maka kita tidak lagi menjadi hamba Allah yang sebenar, bahkan menjadi hamba nafsu dan syahwat. Bahkan kerana bila kita menghendaki manusia dan dunia, dia akan menjadikan hidup kita gelap dan tidak bermatlamat. Hidup ini menjadi gelap sehingga kita meraba-raba dalam kegelapan tersebut. Kerana itu jangan jual agama kita untuk mendapat material dunia, habuan manusia. Dalam hadis, bila Nabi SAW berkata, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il laylin mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaklah kamu bersegera melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti kegelapan malam yang likat, malam yang gelap. Ketika itu seorang lelaki akan beriman pada paginya, tetapi petangnya dia akan kafir. Dan petangnya dia beriman dan paginya dia akan kafir. Demikian itu kerana mereka menjual agama mereka dengan habuan dunia. Bila Syekh Abdul Qadir kata dengan jual agama dengan mata benda, jangan letak prioriti mata benda mengatasi agama. Jangan letak kesibukan mata benda dunia mengatasi agama. Bahkan jangan meletakkan nilai mata benda dunia daripada nilai agama. Kita kalau baca hadis banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang suatu amalan, bagaimana ia mengatasi dunia. Ini dua solat subuh, solat sunat subuh, mengatasi segala dunia dan isinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kita tunaikan sebelum solat subuh qabliyah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maksudnya, kalau kita subuh-subuh nak cari duit, subuh-subuh nak cari rezeki, subuh-subuh kita nak dapat kredit manusia dengan pergi kerja awal, sampai kita tak semayang pun kau boleh subuh kerana sibuk. Tak semayang pun subuh. Baik, nilai kau boleh subuh saja, nilainya lebih baik pada dunia dan seisinya semua. Baik, kita nak faham macam mana baik daripada dunia dan isinya. Pertama, kata ulama, kerana yang kita buat itulah yang akan dicatat pahala dan diberkekalan. Yang kita duk kejar tu, dia akan binasa dan kita akan hilang. Dan bila pemerintah terkenal Emirat, namanya Khalifah bin Zaid, yang meninggal 2 hari lepas, meninggal dunia pada usia 73 tahun. Pemerintah kaya, antara terkaya di dunia. Dia buat Burj Khalifah, menara khalifah tertinggi di dunia.
Tinggi. Harga dia bilion dolar. Lalu orang pun buat perbandingan, ini dia punya Burj Khalifah tinggi yang dia buat. Dan ini kubur dia sekarang. Yang tak ada apa-apa. Dia bukan kita nak cerita baik buruk dia, itu hal lain. Kita cuma nak cerita perbandingan dunia dengan akhirat. Lihat bangunan yang beratus tingkat, lebih pada 100 tingkat. Dengan kuburnya hari ini, maka apa yang kita dapat faham? Bahawa segala mata benda dunia tak boleh masuk dalam kubur. Tidak boleh membantunya, tidak boleh bersama dengannya, bukan tidak lagi akan menjadi pujian untuknya, sebab dia akan berhadapan terus dengan Allah. Ya, sekarang betul kita berhadapan dengan ramai manusia, yang namanya raja, namanya sultan, namanya menteri, namanya sekian-sekian orang, namanya netizen. Ingat, semua orang tu akan hilang daripada kita, tinggal kita yang akan diadili oleh Allah. Tak ada dah bini sebelah, tak ada dah suami sebelah, tak ada dah anak sebelah, tak ada dah saudara sebelah. Dah tak ada kawan-kawan, dah tak ada penyokong, dah tak ada orang yang suka kat kita. Tinggal kita seorang menghadap Allah Ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepada kami bersendirian, sebagaimana kami ciptakan kamu bersendirian. Pada waktu kita diciptakan, kita bersendirian. Nama pun orang telah letak, menunjukkan kita tak kenal pun diri kita. Orang letak nama untuk kita masa kita kecil, dan kita pun tak kenal siapa-siapa pun. Dan kita akan kembali semula begitu, tanpa ada orang mengenali kita. Berhujahlah kita depan Allah apa yang telah kita buat. Maka di situ kita tahu apa nilai dunia. Setinggi-tinggi dunia apa kita dapat lepas tu. Sesibuk-sibuk dunia apa yang kita dapat lepas tu. Sepenting-penting dunia apa yang kita dapat selepas itu. Segembira dunia apa yang kita dapat selepas itu. Semuanya palsu, semuanya tak ada apa. Kan itu bila Rasulullah ingatkan kita, badiru bil a'mali fitanan, banyakkan amal soleh. Kan tanda-tanda orang-orang yang tidak menjual agama, dia sibuk buat amal soleh. Itu tanda dia tak jual agama. Dia kalau jual agama, amal soleh dia mula kurang, sebab dia jual waktu dia itu untuk dapat dunia. Yang patut salat berjemaah tak boleh salat jemaah, sebab dia jual waktu tu untuk cari keuntungan. Yang patut pergi kuliah, maka tak pergi kuliah, sebab dia dah jual waktu kuliah dia tadi untuk dunia. Yang patut damping orang soleh, maka dia tak damping orang soleh. Kan dia dah jual waktu tadi kepada orang ahli dunia. Maka rentetan daripada itu, orang-orang yang saya sebut tadi, bahawa bila dia sibuk buat amal soleh, ini bukan kategori orang yang jual agama dia. Tapi orang yang mula kita nampak. Sebab tu kita dapat muhasabah diri kita. Kita punya prestasi beribadat kita naik ke turun. Bila turun, perkara pertama yang kita kena fikir, selain pada faktor-faktor yang banyak yang pernah kita terangkan, jelaskan. Mungkin faktor dosa, faktor Tuhan tak terima dan sebagainya. Bila amalan kita berkurangan, antara sebab dan antara kesan, kerana kita mula menjual agama kita untuk dapat dunia. Sebab dulu benda tu kita boleh buat. Kita boleh buat solat duha, kita boleh mengaji sebelum tidur, bahkan kita boleh belajar untuk maghrib isya. Hari ni kita dah tak boleh. Kenapa kita tak boleh? Oh, saya sibuk. Berarti bermula kita mula negotiate, sedang berunding untuk jual agama kita, tanpa kita sedar. Walaupun hakikat jual agama, pertama kita kena tahu hakikat jual agama. Yang kedua, yang berkait dengan seperti menjual agama. Hakikat jual agama ini ialah orang yang tolak kebenaran, memilih kebatilan, yang tahu benar menyembunyikannya, yang tahu benar tapi tidak mau menyebarkannya, yang tahu benar tapi tidak mau menyokongnya. Ini kalau kita baca Quran, Allah sebut takbir, Allah sebut kelompok yang jual agama ini kalangan ahli kitab, orang kafir. Kalangan orang kafir, bila Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina istaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah orang yang sanggup menjual petunjuk untuk membeli kesesatan, dan perniagaan mereka tidak pernah untung, kata Allah, dan mereka tidak sekali-kali lagi dapat hidayah. Dan bila Allah sebut dalam Al-Quran,
wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Kita baca dalam surah Ali Imran bila Allah Ta'ala menyebut pada ayat 187, dan ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian daripada ahli kitab, sampaikan kebenaran, jangan sembunyikannya, tiba-tiba mereka membuangnya ke belakang demi mendapat keuntungan yang sedikit, seburuk-buruk apa yang mereka jual. Maksud asal menjual agama ialah orang yang sanggup memilih kesesatan, orang yang sanggup murtad keluar dari Islam, orang sanggup berpura-pura dengan Islam walau hatinya batinnya kafir, semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Ini hakikat golongan kita sebut penunggang agama, penjual agama. Tapi kita nak sebut golongan syibih yang seumpama itu. Macam kalau tuan-tuan kita sebut orang kafir, maklumlah orang kafir dalam neraka, tapi kita nak sebut sifat orang kafir yang ada pada kita. Kita sebut orang munafik, maklumlah kita orang munafik itu dalam neraka paling rendah sekali. Tapi kita juga nak sebut tentang sifat munafik yang ada pada kita. Demikian juga bila kita sebut golongan penjual agama, penunggang agama, itu maklum di kalangan ahli kitab. Buka Al-Quran, bila Allah sebut je penjual agama, penunggang agama yang menjual kebenaran, membeli kesesatan, semua mereka ini di kalangan ahli kitab dan munafik. Kerana mereka hanya nak hidup bahagia di dunia. Lalu mereka tutup sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka boleh kata penyembah berhala itu betul daripada orang Islam. Baik, itu maklum, semua kita tak petikai, maklum secara fakta. Tapi Syekh Abdul Qadir nak sebut bukan itu. Kita nak sebut golongan yang kita nak sebut sifat munafik yang ada pada kita orang Islam, sifat kufur yang ada pada kita orang Islam, dan sifat penjual agama, penunggang agama yang ada pada kita. Sifat tu ada, sifat tersebut. Sebab itu Syekh Abdul Qadir sebut, jangan jual agama dengan mata benda. Ingat, apapun benda paling mahal dalam hidup kita agama. Yang sahabat-sahabat buat, mereka sanggup jual dunia semua untuk jaga agama. Itu tinggal Mekah, bumi tercinta, sebab nak jaga agama. Ini Suhaib Ar-Rumi habis harta dia sebab nak jaga agama. Ini Abu Bakar As-Siddiq belanja semua hartanya untuk agama sebab nak jaga agama. Semua para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, semua mereka keluarkan dunia yang mereka ada untuk jaga agama. Lalu kita berhadapan pada zaman semua orang keluarkan agama mereka untuk dapat dunia. Maka tadi kita baca hadis bila Rasulullah menyatakan bajiru bil a'mal, banyak beramal soleh. Kerana kita sebut tadi orang yang beramal soleh banyak, itu tanda dia tak jual agama. Orang yang bila kurang agama, bila kurang amal soleh, dia kena nilai balik ada sesuatu tak kena dengan dirinya. Kalau kita dah tak istiqamah dengan kebaikan kita buat. Dulu saya baca Quran seduzuk sehari, tak baca dah sekarang. Sebab kita sibuk kat kebun, sebab kita sibuk kat kilang, kita sibuk kat itu, kat ini. Kita sedang buat apa sekarang sebenarnya? Kita telah menjual masa untuk agama kita, untuk dunia. Dulu kan masa tu ada untuk baca Quran. Masa kuliah kita memang dengan kuliah subuh dengan tu. Ini tak sempat Ustaz sebab pagi-pagi kena jogging Ustaz. Jogging. Pagi-pagi saya kena buat tu, buat. Baik, kita nilai balik. Masa tadi kita dah peruntukkan untuk kenal Allah. Dan kita tak banyak masa belajar. Kita ada maghrib, kita ada subuh. Dan seperti seolah-olah menjadi sunnatullah, Allah jadikan asatizah kita, para ustaz kita, para ulama kita, waktu ni lah dia ngajar. Maghrib, subuh, maghrib, subuh. Satu Malaysia, satu dunia. Bukan cerita kat Malaysia je, satu dunia. Memang lepas subuh orang kuliah, lepas maghrib orang kuliah. Jarang-jarang je kuliah lepas subuh pukul 10. Sebab jarang-jarang. Mungkin ada seminggu sekali kuliah duha. Tapi waktu paling sesuai. Jadi kita dulu memang dah letak ni subuh dengan kuliah, maghrib dengan kuliah. Tapi hari ni kita ada kesibukan dunia. Maka nilai balik, apakah kita sedang menjual agama yang pernah kita perolehi, ketaatan pada Allah yang pernah kita perolehi dengan kesibukan dunia ini? Apakah kita sedang menjual? Kita tanya diri kita. Kalau kita bukan niat dua Ustaz, tapi asapkan waktu, dan saya replace waktu lain. Saya mungkin tak dengar kuliah subuh, saya live, saya buat rakaman, saya dengar.
kita replace, maka orang ni telah menyelamatkan diri dia. Sebab Nabi SAW pun ajar pada sahabat, bila kita tak boleh buat satu ibadat yang biasa kita buat waktu itu, buat waktu lain. Tapi dia tetap buat. Tuan-tuan, kita biasa memang katakan derma seminggu sekali hari Jumaat. Tiba hari Jumaat tu tak pergi masjid kita sebab musafir dan sebagainya. Maka kita ganti balik. Kita mungkin derma hari Sabtu. Sebab tu kita ada istilah qada. Pertama, qada wajib dengan sepakat ulama. Yang kedua, qada benda sunat. Hatta perkara-perkara sunat juga boleh kita qada. Kita biasa qiyamul lail tak terkejut, maka kita gantikan dengan solat sunat di siang hari sebagai ganti qiyamul lail kita. Kita yang saya katakan biasa baca Quran subuh, tak sempat baca Ustaz, kerana kebetulan hari ni anak nak daftar sekolah belah. Lepas tu kita kena baca. Jangan tinggal. Kita biasa duduk maksurah setiap pagi petang. Ibu tak sempat maksurah. Kenapa? Adalah sebab-sebab teknikal. Tetamu datang ke rumah, ada janji kawan datang, maka kita baca lepas tu supaya kita buat juga. Sebab itu kata Rasulullah, bajiru bil a'mali fitanan, cepat-cepatlah kamu buat amal sebelum datang fitnah. Fitnahnya dua, kata ulama, yang menghalang kita daripada buat amal soleh. Yang pertama ialah fitnah kejahilan, syubhatul jahal. Jahil, lepas kita tahu jadi jahil. Jahil ini sama ada memang tak tahu secara asal atau lupa selepas tahu. Jahil juga. Dulu kita ingat, lupa dah kita. Kita jadi jahil kembali. Sama ada memang jahil secara asal memang tak tahu, atau kita dah diberitahu lepas tu lupa, maka kita juga jahil. Ini yang pertama, namanya fitnah. Yang kedua, kata ulama, makna fitnah, nafsu syahwat mula menguasai diri kita. Syahwat kita, tuan-tuan, lebih kuat dari agama kita. Itu juga fitnah. Dulu kita boleh kontrol syahwat, kita pun boleh puasa sunat. Dulu kita boleh kontrol syahwat, kita pun boleh bangun qiyam. Hari ni tak boleh. Syahwat tidur kuat sangat. Itu kalau tidur, walaupun saya tidur pukul 10, saya tetap bangun 6 pagi. Ni syahwat tidur kuat. Memang sedap tidur sekarang. Syahwat makan kuat sampai tak boleh puasa sunat. Sekarang dah tak boleh puasa sunat. Makan sedap. Air raya pula ni, atas nama silaturahim, maka sebagai ibadat saya hilang. Tentang kaedah kita kena tahu, apapun ibadat yang diterima oleh Allah tidak menghilangkan ibadat lain. Ibadat yang kita buat, dia tak akan hilangkan ibadat lain, sebab dia akan jalan sekaligus. Tak ada orang atas nama silaturahim maka dia pun tinggal salat zuhur, tinggal salat tu, tinggal sekian-sekian ibadat. Wa imam wajib atau sunat, maka itu tak betul. Bila buat ibadat tanda Allah terima, bukan makna kita macam kalau buat yang ni tak boleh buat yang ni. Tak, kita akan berpeluang buat semuanya. Itu hebatnya ibadat. Saya atas nama silaturahim, bukan makna saya pun terlepas salat jemaah, saya pun terlepas itu, tak. Bukan nanti kalau orang datang rumah saya, nama silaturahim adik-beradik, ini waktu isyak, jom kita solat sama-sama, maka saya tak pernah terlepas. Bukan menjadi kebaikan bercambah. Ini silaturahim datang, jom kita pergi dengar kuliah sekali, jom nanti kita makan. Dia jadi bertambah begitu. Dia tak jadi kerana saya buat ni maka saya tak dapat ni. Tentang agama bukan suatu benda yang kita pilih. Dia tak macam dunia. Dunia, tuan-tuan dapat ni atau dapat ni. Kita tak boleh dapat banyak, tapi walaupun kita tamak nak banyak. Dunia kita ada tamak. Sebenarnya dunia kalau kita tengok, kita tak banyak pilihan. Dua je pilihan kita. Kita pilih A atau B, kita tak boleh lebih. Tengok kita nak kahwin, seramai tu perempuan, seorang je boleh pilih. Itu dunia. Boleh ambil dua, ambil lah kalau berani. Ceritanya lain. Kena kuat sungguh. Itu dunia, tak boleh ambil banyak. Tuan-tuan nak kerja, boleh tak kerja 3-4 jenis? Ya mungkin setengah orang boleh buat, tapi huru-hara dia kerja satu je. Kalau pagi dia nak kerja ni, tengah hari nak kerja ni, boleh, tapi dia akan merosakkan diri dia. Satu je kerja. Bila tuan-tuan tengok dunia, kita seperti tak boleh ambil banyak dunia. Kita pergi buffet, tengok semua makanan. Tuan-tuan pilih je makanan mana. Tuan-tuan tak boleh ambil semua. Kalau tuan-tuan ambil semua, tuan-tuan akan hina. Orang tengok dia jauh, teruk dia ni, semua lauk dia ambil atas pinggan dia. Pamak.
Walau kita bayar. Kalau ustaz ni kan buffet, kita halal ambil. Cibu ambil, nak tengok. Orang tengok kita, tu mau di viral. Tak pinggang, tak belaka. Sikit. 40 lauk tak atas pinggang kita. Maka kita akan tercela. Atau realitinya memang, walaupun nama buffet, kita ada darah tinggi, kecil mani. Lah kali makan ulam. Makan sayur salad, tak sikit. Mayonis, tu je boleh makan. Sebanyak makanan. Ya, sebab dunia ni kita tak boleh pilih banyak, walau kita nak banyak. Tapi akhirat ni bukan kita pilih ni atau ni, kita kena ambil semua. Kekuatan kita ambil semua akhirat bergantung pada iman kita. Orang iman dia kuat, maka dia boleh buat semua. Dia boleh solat jenazah, dia boleh iring jenazah. Dia boleh buat semua. Kalau kita tak boleh buat semua, kita kena usaha untuk buat semua. Saya nak buat A dan buat B. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat yang kaya raya. Mereka sibuk bisnes. Tapi mereka duk perhati sahabat yang miskin. Amal apa yang mereka buat? Supaya mereka tidak terkecuali dan tidak tertinggal. Mereka tak tertinggal bas dan bahasa mudah. Akhirnya tengok orang miskin duduk lama masjid. Kenapa duduk lama masjid? Sebab para sahabat takkan duduk lama masjid tanpa sebab. Mesti ada amalan khas yang boleh buat. Akhirnya mereka curi dengar dan tengok sahabat miskin ni buat suatu zikir. Lalu mereka pun buat. Sebab itu Nabi kata, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya buat pahala yang banyak. Sehingga sahabat-sahabat miskin kata, ya Rasulullah, kita solat, dia solat. Kita puasa, dia puasa. Tapi dia bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Kami nak challenge mereka. Dan Nabi kata, aku beritahu kamu satu amalan yang dengannya kamu dapat pahala macam sedekah. Kalau sahabat kaya tengok kenapa orang miskin tak keluar-keluar masjid, amalan apa dia buat? Mereka curi dengar dan mereka pun buat. Lalu sahabat miskin ngadu dia, Rasulullah, mereka dah tahu apa kami buat. Nabi kata, itu keuntungan mereka. Orang tanda kita terselamat daripada fitnah, tanda kita diterima oleh Allah. Akhirat ataupun amalan-amalan akhirat tidak lagi bersifat selektif di sisi kita. Semua kita buat. Tak ada selektif. Maksud tak ada, ni saya nak, ni tak nak. Ni nak, yang ni seminggu saya. Tak, dia akan berterusan buat. Dan masa yang Allah beri pada kita cukup untuk buat agama. Cukup sangat-sangat. Kita tidak selektif. Dunia memang kita kena selektif. Akhirat kita tidak boleh bersifat selektif. Walau benda kecil. Kerana kita tidak tahu redha Allah kat mana. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan walaupun amalan tu kecil. Walau amalan kecil, kita ni orang besar, orang hebat. Kecil je ada nampak sampah sikit, kita pun tolong buang. Pun kita buat. Untuk mendapat redha Allah. Jangan kita ketinggalan. Pernah satu ketika seorang isteri solihah ketika membangunkan suami dia. Kata, bang bangun qiyamul lail. Orang lain dah pergi jauh dah bang, kita jangan ketinggalan. Orang-orang soleh sudah pun memulakan qiyamnya, kita ketinggalan. Sisi dia gerak. Jangan kita ketinggalan daripada orang soleh yang lain. Tuan-tuan, kita ni dah tengok sahabat-sahabat kita soleh dia buat macam-macam kebaikan. Kita ketinggalan sekarang. Kita kena kejar dia buat baik. Dia orang Masya Allah dah habis dah puasa 6. Kejar dia, kita pun nak habis puasa 6. Kita mesti ada sifat cemburu pada kawan-kawan kita yang soleh. Dia orang dah buat kebaikan tu, dah buat kebaikan ni, kita pun nak. Kita kejar. Tetapi kita tak mungkin mau ketinggalan. Kita ni macam dalam satu konvoi. Satu konvoi. Konvoi ni. Kita konvoi ni ada depan, ada belakang. Even kita belakang sekalipun, kita tak nak ketinggalan jauh daripada konvoi kita. Sebab kita masing-masing tahu nak ke mana. Kita semua konvoi nak ke syurga. Yang depan dah bergerak. Depan. Kita last sekali katakan, kita nombor 40. Kita tak mungkin mau ketinggalan jauh sampai tak nampak kelibat kawan kita. Melainkan kita memang kita sesat. Padahal kau nampaklah kelibat marshal tu. Nampak. Jangan konvoi jauh seorang. Berhenti lama sekali. Tanya orang pernah konvoi. Apakah yang paling mereka bimbang, mereka tertinggal jauh. Sebab tu mereka berhenti kat Arak sekejap je. Sekejap pergi balik. Supaya walaupun tak boleh potong, tapi bersama. Tadi kalangan orang soleh yang sudah bergerak ke depan dengan amal soleh. Kita tak nak ketinggalan daripada mereka. Kita sedang follow mereka. Kita nak bersama-sama dengan mereka orang soleh.
orang-orang yang kita kenal yang dekat. Maka sebab itu kita nak sibuk buat amal soleh. Jangan sampai datang fitnah yang saya sebut tadi, fitnah kejahilan, yang kedua fitnah syahwat, yang akhirnya syahwat tu lebih kita suka daripada kebaikan yang Allah tawarkan. Itu yang kita lebih suka tidur, lebih suka makan, kita lebih suka bermain daripada belajar. Itu syahwat. Syahwat mula menguasai kita. Maka ini fitnah. Lalu kata Nabi SAW, kesan fitnah itu, kesan fitnah kejahilan, fitnah syahwat, sehingga seseorang itu paginya Islam, petangnya kafir. Kesan fitnah tadi. Atau petangnya Islam, paginya kafir. Baik kata ulama, kafir di sini ada dua makna. Yang pertama, maksud kafir di sini artinya kufur nikmat. Tuan-tuan, dia dah lupa siapa beri nikmat dia, dan siapa patut diagungkan, dan siapa yang patut disembah dan sujud. Dia duk ingat manusia bagi nikmat. Saya hari ni senang-senang ni Ustaz, kerana orang sokong saya tu, kan saya jaga customer ni. Dia tak nak jaga Allah yang beri rezeki. Dia kata kita kena jaga customer. Customer is always right. Customer, hak customer, siapa tak semayang bang? Hak customer ni sampai lupa tanggungjawab dengan Tuhan. Pergantungan daripada customer mula tinggi. Oh, kalau customer komen takut, Allah komen dia tak takut. Kalau dia buat tu tak kena dengan hawa nafsu customer, bimbang dia, ombak balik kedai dia tu. Customer kata tak lawa lah kedai saya, ombak. Tapi bila Allah yang larang dia, dia tak pernah peduli. Ini orang-orang yang kufur nikmat. Dia lupa siapa bagi rezeki sebenarnya. Yang ni kan sebab customer nak jumpa, terpaksa lah. Kan ni kan waktu solat dah dulu. Tak boleh customer, nanti customer lari, kita nak bid banyak ni. Kata kita berhadapan dengan perkara bahaya bila kita cara negotiate kita begitu. Kata Imam Syaukani rahmatullah alaihi, wa hakadha, kata beliau, wa hakadha jarat adatullah fi ibadihi fa innahu la yanalu man arada dunya bid-din illa wabalan wa khusranan ajilan aw ajilan, khususan man kana minal hamilina li hujjatillah. Menjadi sunnatullah, siapa pun yang dia nak dunia dengan tinggalkan agama, atau dengan sanggup dia jual agama dia, melainkan akan terkena musibah dan bala pada dia. Habis kena bala, habis musibah kena pada dia. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Khususnya orang yang sudah faham agama. Al-Hamili yang faham sungguh-sungguh, kalangan ulama-nya. Dan kita memanglah, saya kata kita memang nak customer, nak jaga customer. Customer ni punca sebab kita kaya dan sebagainya. Tapi kena ingat hakikat yang begitu Allah. Kejap je boleh customer benci kat kita. Tak susah. Benda itu bukanlah satu benda yang sukar sangat. Tapi duk jaga waktu customer, waktu Tuhan tak jaga. Duk jaga kehendak customer, kehendak Allah tak jaga. Ini gambaran orang yang jual agama. Dia tak peduli agama dia rosak. Yang penting, ni zaman kita ni zaman orang takutkan netizen lebih pada takutkan Tuhan. Dicela netizen, dia berubah. Allah ingatkan dia tak nak berubah. Bila Allah sebut dalam Quran, yakhshawnan nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Mereka lebih takutkan manusia sebagaimana mereka takutkan Allah, atau lebih teruk pada itu, mereka takutkan manusia. Dan Allah sebut ada dua perangai manusia yang lalai dalam Quran. Yang pertama, mereka terlalu takutkan manusia macam takut Allah, bukan lebih lagi mereka takut manusia dari Allah. Satu. Yang kedua, mereka lebih malu daripada manusia daripada malu pada Allah. Bukan lebih lagi mereka malu manusia berbanding malu pada Allah. Ini gambaran orang yang jual agama. Dan kita agama kena konsisten. Agama kita biar terus dikuatkan, pertama dengan ilmu. Mesti dikuatkan. Sebab tu ilmu kita tak boleh putus. Kalau tuan-tuan kata makan tak boleh berhenti, melainkan saya akan rasa lapar. Walaupun tuan-tuan kata tak selera, kita jamuh juga sikit. Bimbang lapar. Anak-anak kita kalau dia tak nak makan, walau kita nampak macam sihat, kita pula bimbang. Kenapa tak makan? Makan. Kalau tak makan, kita marah dia. Makan. Sebab kita dah tahu sifat makanan. Kita paksa makan. Mak ayah bimbang kalau anak-anak tak nak makan. Main. Budak ni tak lapar. Kita akan paksa dia makan.
Makan, balung makan baru boleh main. Tak makan tak boleh main. Ambil tablet dia, ambil handset dia, makan dulu. Kerana kita tahu penting makanan. Semua orang tahu penting makanan. Bila negara kita ada masalah ekonomi atau mana-mana negara, perkara pertama yang difikirkan oleh pemerintah, pastikan makanan cukup. Zaman pandemik kita dulu, tuan-tuan sekalian, tak jauh pandemik, yang orang paling takut ada rakyat tak makan. Silakan naik bendera putih, tanda kamu susah, kami akan hantar makanan. Bukankah kebimbangan kita pada makanan tu tinggi? Takut anak kita kalau belajar luar negara atau belajar jauh, kita dengar dia tak makan je, kita dah takut dah. Tak cukup duit ke budak ni? Tak makan. Dengar dia kat sana makan rumput. Makan rumput. Kenapa tak ada duit? Dengar kat sana dia terpaksa makan gandum bancuh dengan air. Saya ingat dulu waktu krisis ekonomi tahun 97, 98. Waktu kami belajar di Mesir, kita dengarlah kawan-kawan kita susah, dia bancuh gandum dengan air kemudian makan. Duit nak beli minyak pun tak ada. Dengar macam tu, rasa simpati tu tinggi. Takkanlah sampai macam tu. Kita terfikir takkanlah. Tapi mungkin kita tak rasa diuji dengan terlalu miskin sangat, boleh makan lagi lah. Kita dengar ada sahabat-sahabat kita yang dia ambil gandum, dah air, bancuh, makan terus tanpa minyak. Lalu persatuan waktu itu bagi minyak, bagi beras, lagi satu package. Sehingga almarhum Syekh Mutawalli ketika itu, waktu dia mendapat anugerah tokoh Al-Quran sedunia, duit dia itu hampir 1 juta, diberi semua pada pelajar Malaysia dan pelajar Asia. Kita bagi-bagi, seorang dapat RM75 beli makanan. Waktu Syekh Mutawalli dia bermurah hati, derma semua duit dia. Menang daripada tokoh Al-Quran sedunia. Sebab masa tu gawat kat Asia lah, belah-belah Arab tu dia okey. Maka berapa orang jutawan tanya, siapa pelajar Malaysia susah? Saya kata tanggung $100 sebulan. Yang ni, ya Masya Allah ramai. Dengan bahasa mudah, bimbang kita kalau orang tak makan. Kalau hari ni kita up dan status seorang tak makan, satu Malaysia tolong dia. Tetapi kita lupa, ada yang lebih penting pada makanan itu, ilmu. Makanan cuma selamatkan jasad, ilmu selamatkan iman. Dan ini kita tak bimbang bila ada orang tak nak belajar pun. Tak tahu apa hukum hakam, halal haram dosa pahala, dia tak nak belajar. Bahkan yang pernah belajar pun dah nak tinggal belajar, tak nak. Sebab dia sibuk dah. Dia mula nampak seolah belajar tu tak penting. Tetapi kalau belajar ni tak penting, Allah tak turunkan Nabi-Nabi. Nabi ni dia turun, kerjanya apa? Mengajar. Hal dunia tak apa, kamu cari sendiri. Itu kami tak payah ajar. Dalam rumah pun boleh cari dunia. Buat online je, boleh cari dunia. Tapi hal agama lain, kamu kena belajar. Bab niaga ni tuan-tuan, semua orang boleh pandai sendiri. Ramai orang pandai sendiri. Tapi bab agama tak ada orang pandai sendiri, melainkan sesat. Dia mesti turun, mesti berguru. Tak payah Ustaz, saya dah belajar sendiri agama. Kita nak tengok agama belajar sendiri, pattern macam mana. Hal dunia tuan-tuan mungkin tengok sana tengok sini, boleh ada inovatif dan ada daya kreativiti kita untuk cipta sesuatu. Ramai saya baca tokoh-tokoh yang berjaya dalam perniagaan. Bukan satu statistik sebut 80% bilioner dunia tidak ada degree. Tidak ada degree. Maksudnya dia tak payah belajar hal duniawi, dia boleh jadi bilioner. 80% bilioner. Itu statistik yang saya baca. Dia bertunjuklah orang paling kaya-kaya ni nombor atas top 10, 1 ke 10, purata tak ada degree. Dengan bahasa mudah kita ni tak ada bachelor, tak ada baccalaureus, tak ada BA. Dengan bahasa mudah tak belajar dengan belajar duniawi. Tak perlu, untuk kaya tak perlu belajar duniawi. Tapi agama kena. Sebab tu belajar duniawi dia berhenti kat universiti. Belajar agama ni tak berhenti kat universiti, dia berterusan dalam masyarakat. Ulama-ulama akan bertebaran masjid, surau, mana tempat untuk ajar. Kalau tuan-tuan belajar degree chemical ke biologi, tuan-tuan akan habis kat universiti, lepas tu stop. Buat kejaya cari duit. Semua ilmu dunia dia terhenti dengan satu tahap, BA, Master, PhD, stop. Tapi tidak agama. Kerana agama kita belajar setiap hari. Agama ialah roh, sebagaimana makanan pada jasad. Lepas tu kata Imam Ahmad, orang
ilmu agama lebih penting daripada makan minum tu sendiri. Makan minum tu sendiri. Artinya tuan-tuan sekian, dengan keilmuan kita dapat mengelakkan diri daripada fitnah yang berlaku akhir zaman. Dan yang kedua, dalam menghadapi syahwat, fitnah syahwat, kuatkan iman kita. Macam mana nak kuatkan iman? Perbanyakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh, maka kita mampu menguatkan iman kita. Sebab ketika Allah sebut dalam Quran, innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan sia-siakan iman kamu. Maksud iman di situ kata ulama ialah solat kamu, yakni ibadat. Dalam hadis Nabi kata al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Apa maksud iman di situ? Para ulama muhaddisun menyatakan iman ialah amal-amal soleh. Setiap kali kita buat amal soleh, kita sedang kuatkan, kita sedang charge iman kita. Tuan-tuan buat satu amal soleh, tuan-tuan charge iman tuan-tuan, sehingga jadi 100% iman kita ni. Charge. Semayangnya, puasanya, meninggalkan yang haramnya, buat segala perintah Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu menjadikan agama kamu sebagai barang makanan dan barang jualan, kelak hati kamu jadi hitam. Hati ni, kata Syekh Abdul Qadir, kalau masih ada sikit cahaya, dapat beza halal haram, dosa pahala. Baik, apa maksud Syekh Abdul Qadir? Maknanya, antara tanda orang jual agama dia, orang jual iman dia, ialah orang yang tidak lagi pedulikan halal haram, dosa pahala. Itu tanda dia jual agama. Sebab itu bila kita tengok orang ambil rasuah, orang yang cenderung berjudi, orang yang cenderung tipu orang dengan duit yang haram, cenderung mengambil harta orang dengan cara tak sebenar, pembahagian pusaka tak adil, dan lain-lain cara, ingat, itu tanda hati kamu sudah gelap dan tidak punya cahaya. Dan itu tanda kamu telah jual iman kamu untuk dapat dunia. Kalau hati kamu ada cahaya walau sikit, kamu tahu halal dan haram, dosa, pahala, syubhah dan mubah. Kata kita, dari mana tuan-tuan tahu, oh ni tak boleh, ni kedai haram, ni kedai orang kafir. Tuan-tuan masih ada iman, masih ada cahaya. Oh ni tak boleh start, ni orang punya, bukan kita punya. Lagi tu kita masih ada iman, cahaya. Kita masih jaga agama kita. Tapi kalau orang jenis tak peduli, dia sedang jual agama dia untuk dapat benda tu. Setiap kali kita buat benda haram, terjual sebahagian agama kita. Setiap kali kita buat benda syubhat, terjual sebahagian agama kita, sehingga akhirnya terjual habis. Sehingga agama kita dilelong untuk mendapat habuang dunia, untuk dapat pujian manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, isu tentang jual agama kerana kebimbangan pada rezeki. Itu isu dia. Memang perangai manusia paling dibimbang ialah rezekinya. Dia bukan bimbang rezekinya hari ni. Tahun depan pun dibimbang. Saat tahun depan tak tahulah nak kerja apa. Sebab tahun depan kontrak saya tamat. Tahulah ni tengah fikir ni, nak lagi mana nak bayar kereta, mana nak bayar rumah. Ceritanya tahun depan. Dia masih survive tahun ni. Tapi kebimbangan sudah ada. Bahawa kadang-kadang kebimbangan kita pada anak-anak. Bimbanglah anak-anak nak kerja apa. Saya bimbang anak saya tak erti cari duit. Anak dia baru umur 8 tahun, 9 tahun. Manusia paling bimbang sikit rezeki dia. Paling bimbang. Dia kerana bimbang rezeki lah, dia buat macam-macam supaya rezeki itu terjaga di sisi dia. Dia lupa, rezeki ada cara dia. Rezeki ada cara pergerakan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada ayah kaya, anak miskin. Ada yang ayah miskin, anak kaya. Lihat rezeki tu. Ayah ada syarikat punya besar, anak tak nak pun syarikat dia. Tak nak, saya tak nak syarikat ayah. Saya nak buat syarikat saya sendiri. Mana kita jumpa orang-orang yang Masya Allah bisnes besar. Dia anak saya tak minat untuk waris saya punya bisnes. Walaupun saya beri dia setiap tahun bonus pergi luar negara, umrah tiap-tiap tahun, tapi tak minat. Dia tak nak pakai macam ayah dia ni. Dia kerja mana? Dia nak kerja dengan orang lain. Dia ada ego dia. Walau dia dah bisnes besar, tapi anak dia tak nak. Tentang rezeki ni ada cerita dia yang kita tak tahu. Rezeki bukan apa yang kita tentu dan arahkan. Dia bergerak mengikut ketentuan Allah. Dia datang sebagaimana datangnya maut. Tak akan terkecuali. Rezeki akan datang sebagaimana datangnya mati. Tak ada orang atas dunia tak dapat rezeki. Sebagaimana tak ada orang atas dunia ni tak mati. Bila orang tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu,
Bagaimana seorang yang terkunci dalam bilik rezekinya datang? Terkunci dalam bilik ni tak ada orang. Lalu kata Sayyidina Ali, sebagaimana datang ni kematian pada dia. Bila datang rezeki tu. Kalau memang tak mati lagi, dia ada datang rezeki dia. Maka bila kita cerita rezeki, kalau kita faham tentang rezeki, tiada kebimbangan untuk kita atau anak-anak kita. Kalau ada rezeki, insya-Allah, ada rezeki saya tak bimbang. Saya cuma berusaha dan tawakal. Asas kita, tetap usaha dan tawakal bukan menjamin rezeki, tapi menenangkan hati. Sebab manusia ni sebenarnya, bukan rezeki itu menjadi masalah mereka. Kebimbangan itu masalah mereka. Bimbang. Kadang rezeki dah banyak, bimbang lagi ni. Duit dalam bank RM100,000 dah. Aset pun RM100,000. Bimbang ustaz, tuan-tuan macam mana? Awak ni kalau jual semua ni, awak masih tak miskin lah. Tapi dia bimbang. Takut. Tuan-tuan, lagi orang tu kaya, lagi dia bimbang tak ada duit. Tu orang kaya, dia bekerja lebih kuat pada orang miskin. Kenapa? Sebab dia bimbang. Tuan-tuan tengok ada orang kaya tenang, tak sibuk. Saya belum jumpa. Mungkin adalah seorang dua. Yang lain makin dia kaya, makin sibuk. Senang pula orang miskin, tak sibuk orang miskin. Sebab apa? Dia tak bimbang apa-apa. Orang miskin boleh duduk kuliah, setengah orang miskin lah. Yang orang kaya pada duit dah banyak, semua ada. Ini sini, musyarak sini. Surat Sabah pula, Sarawak pula, Brunei, Thailand, Pattaya, masjid tak ada. Dia cerita sibuk dia je. Awak kan dah kaya, patut tak sibuk. Patut dah kaya goyang kaki bos. Makin dia bos, makin dia sibuk. Bos namanya, tapi kuli hakikat dia. Dia masih status kuli. Sehingga dia tak ada masa dengan Allah. Patut dia boleh rehat tak? Dia cuma namanya bosku, tapi dia kuliku yang dia. Dia masih bekerja seperti kuli. Okey petang. Hei awak ni, patut awak dah boleh qiyamul lail. Awak ni boleh duduk kuliah lama pada orang lain. Duit banyak. Tak boleh. Tuan-tuan tengok bila kita berkumpul, siapa bangun dulu? Orang paling duit banyak bangun dulu. Sibuk. Kenapa? Dia masih ada kebimbangan yang dahsyat tentang rezeki dia. Logik kita, mantik kita, orang duit ke banyak, dia pun tak bimbang apa, duit dah banyak, relax. Dia tak buka kedai seminggu pun dia relax, dia banyak. Tapi orang ni yang tak pernah tutup kedai. Tuan-tuan tengok bisnes besar-besar, mana tutup? Tak tutup dia bimbang. Bisnes kecil ni baru buka dah tutup, relax. Baru akan dibuka, dah tutup dah, tak buka-buka. Dia tulis kat tu akan dibuka, kita tunggu tak buka-buka, rupanya dah tutup. Senang bisnes dia. Jadi bila kita lihat orang-orang yang cerita, orang yang masih ada cahaya dalam hatinya, dia dapat beza haram mana, syubhah mana. Dia dapat beza, ni melalaikan aku dari ingat Allah. Tuan-tuan, kalau Abdul Rahman bin Auf dengan segala rombongan pedagang melewatkan di takbiratul ihram, dia tahu bagaimana nak selesaikan masalah tu. Derma semua. Kita masih tak boleh nak selesaikan masalah kita. Berarti apakah cahaya iman dalam hati itu masih kuat ataupun makin melemah? Takkanlah tak reti nak beza waktu dengan Tuhan dengan waktu dengan makhluk. Takkan tak boleh beza. Dah dengar bang kuat-kuat tu, takkan tak boleh beza itu waktu untuk kita bersama dengan Tuhan. Takkanlah tak boleh beza tentang waktu untuk kita hadir kuliah dengan sibuk dengan orang. Takkan boleh beza. Takkan tak ada langsung ruang untuk kita berfikir dengan lebih bijak. Yang patut kita dah lock ni lock. Ni waktu saya untuk belajar. Jangan kacau. Ini waktu saya untuk qiyamul lail. Jangan kacau. Sebab dia ni Harun al-Rashid. Tuan-tuan baca sejarah Harun al-Rashid. Dia setiap malam dia solat 300 rakaat. Setiap malam. Dia punya sibuk, dia punya empaynya sampai ke Perancis. Sampai kawasan Toledo. Ke selatan Perancis. Sehingga dia pernah berkata, wahai awan, hujanlah kat mana kamu nak hujan, rezekinya datang sini. Sehingga Perancis bayar ufti kepada Harun al-Rashid, Kerajaan Abbasiyah. Bahkan negara Perancis tu kira dulu negara hebat lah Perancis. Sebab Perancis antara negara punya sejarah panjang. Perancis, Spanyol, sejarah panjang dengan Islam. Dia sejajar dengan ketamadunan dan juga kekuasaan Islam. Sebab banyak perang berlaku, baik Islam dengan Perancis, Islam dengan Spanyol. Maka kita dapati sebahagian daripada wilayah Perancis itu bayar ufti kepada Harun al-Rashid. Tapi tuan-tuan, dia punya malam dia tak ada kesibukan lain melainkan solat. Dia tak jadikan waktu itu untuk melayani orang, dia nak solat. Sebab tu orang kata Harun al-Rashid ni tuan-tuan, kalau tidak akan ada satu skandal dia dengan keluarga Baramikah
yang mungkin kita ceritakan nanti. Keluarga Ibrahim ni kan, niscaya dia dianggap sebagai Khalifah Ar-Rashidin, daripada Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, dan dia Khulafa Ar-Rashidin. Kalau tidak akan ada satu skandal je. Tapi dia punya ibadat, dia punya cinta pada ilmu luar biasa. Pada zaman dia ilmu berkembang besar, kerana dia menjadikan penasihat paling penting di sisi dia ialah ulama besar. Ini Muhammad Hasan Syaibani, dan sebelum itu Abu Yusuf Asy-Syaibani. Ulama ini yang menjadi kekuatan dia. Untuk kita untung dalam perniagaan ini, maka kita perlu ada ulama bersama kita, baru untung perniagaan dunia akhirat. Kalau kita tak ada ulama yang menjadi penasihat dan menjadi orang kuat kita tak akan untung dengan sebenarnya. Lepas tu tuan-tuan tengok, mana pun pembina empayar Islam Muslim, belakangnya ada ulama. Walaupun dia pun sudah ulama. Ini Salahuddin Al-Ayyubi, belakang ni siapa? Imam Ibn Asakir. Muhammad Al-Fatih, belakang ni siapa? Dia panggil Syekh Samsuddin, seorang ulama hebat yang bersama belakang dia. Walau Muhammad Fatih juga seorang ulama, mengaji dari kecil lagi, hafal Quran dari kecil. Siapa pun tuan-tuan tengok yang membina empayar Islam, bersamanya ada ulama yang jaga dia, pantau dia, jangan kamu sampai buat benda yang dilarang. Bila kita lihat Harun al-Rasyid ni semayang, Masya Allah, kerana baginya malam waktu dengan Tuhan. Ini Uwais Al-Qarni kata, inilah waktu rokok, maka dia rokok sampai subuh. Inilah waktu sujud, maka dia sujud sampai subuh. Dia tahu nak letak waktu dengan Tuhan, waktu dengan makhluk. Kita ni tuan-tuan campur aduk waktu kita. Nak kata dengan makhluk, tak makhluk juga. Nak kata Tuhan, tak Tuhan juga, nak campur aduk. Tapi yang jelas dengan makhluk lebih banyak. Sebab itu kalau ada cahaya dalam hati kita, kita tahu mana yang boleh mendekatkan kita pada Allah, mana yang menjauhkan kita dari Allah. Dah tahu terang-terang buat benda ni, jauhlah kita dari Allah. Dah tahu terang-terang kalau kita buat baik dengan orang ni, maka jauh kita dengan Allah. Buat baik dengan orang ni, dekat kita dengan Allah. Kita kena kenal siapa orang yang boleh dekatkan kita dengan Allah, dan yang boleh jauhkan kita dengan Allah. Kita boleh kenal kalau kita masih ada cahaya. Ni pakai ambil belakang kawan yang lekakan kita dari Allah, mau kita ambil. Akhirnya kita masih belum jumpa sebenarnya. Tapi kalau dah umur 60 masih belum dapat beza kawan baik, kawan tak baik, masalah kita. Kalau kita masih umur 60 masih tak faham tentang kesibukan kita dengan Allah dan kesibukan makhluk, masalah. 60 dah, awak 60 ni malah kamu duk ngikut kat mana pergi? Itu umur kesudahan awak. Awak ni dah kat garisan penamat 60. Tapi ada orang 60 makin sibuk dengan dunia. Lepas tu kata ulama, aku ni kalau diberi dunia pada usia tua, seperti aku diberi bangkai. Kata kita kalau dapat dunia masa tua, maka kita seperti diberi bangkai, bukan diberi daging sembelihan. Apa kita boleh buat dengan bangkai? Allahumma illa, melainkan orang yang dengan dunia dapat macam kita sebut semalam, digunakan untuk akhirat. Saya masih sibuk Ustaz, tapi saya nak jadikan semua kekayaan saya untuk akhirat. Dengannya saya menjaga agama saya, agama orang lain saya jaga. Dengannya saya dapat sponsor semua benda kebaikan. Ni tahfiz kalau saya jaga. Kalau niat dia macam gitu, itu jihad dia dalam ekonomi. Tapi kita cerita orang yang cuma nak dapat kepuasan diri sendiri. Apa pun dia dapat untuk kepuasan diri dia, dan untuk maintain pujian orang pada dia, bukan untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh tentang, kita sebut tadi tentang usaha dan tawakal pada Allah. Dengan usaha dan tawakal, maka itu yang menjadikan kita tenang. Kata Syekh Abdul Qadir, ya, pada permulaan atas nama usaha dan tawakal, aku melihat manusia sebagai sebab. Apakah salah melihat manusia itu sebagai sebab rezeki? Tak salah. Melihat manusia sebagai hakikat rezeki itu salah. Sebagaimana kita melihat obat sebagai sebab kita sembuh, tak salah. Itu sebab. Maka kita dalam bertawakal dan berusaha, kita ambil sebab ni. Saya tahu dia, kalau saya baik dengan dia, dia boleh tarik ramai pelanggan. Okey, saya guna. Tapi kita akan sampai satu tahap, bila mana kita kenal Allah Ta'ala, kita tak peduli lagi sebab ini. Sebab kebergantungan kita. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita mula mengambil sesuatu direct kepada Allah, bukan lagi perantaraan. Apa maksudnya? Dulu hati kita tuan-tuan, bila kita cari rezeki, kita masih lagi fikir secara perantaraan, orang ni boleh memudahkan urusan kita, orang ni boleh tarik customer, pelanggan kita. Masih melihat.
Tetapi bila kita mula berada pada tahap keimanan sebenar, kita tidak melihat ada perantaraan lagi. Kita tidak lagi, kalau sebab ini boleh menyebabkan kita leka pada Allah, kita sanggup tinggal sebab ini. Dulu kita masih negotiate dengan sebab ni penting. Sekarang tak. Saya tak peduli. Awak nak datang ke tak, saya dah tak peduli. Bukan kita maksudnya sombong dia. Bukan kita cakap soal saya dah tak peduli awak tahu. Awak datang tak datang saya pun tak kisah. Itu orang sombong. Maksudnya hati kita tidak lagi berkata kalau dia tak datang, bukan maksud rezeki saya kurang. InsyaAllah akan datang yang lain. Kalau dia tak tolong, bukan maksud saya akan susah. Mungkin Allah datang pertolongan lain. Itu maksud terangkat sebab. Kan kita, kalau tuan-tuan tak ada duit, dalam kepala tuan-tuan mesti muncul 2-3 orang yang boleh tolong kita. Kalau tuan-tuan tak ada duit je, ada berlaku sesuatu pada bisnes kita, mesti dia muncul 2-3 orang yang memang kita ada pergantungan ni. Okay, kita pun keluarlah 2-3 orang. Ni lah kot, boleh pinjam sikit. 10-20 ribu. Kita pun pergi jumpa dia. Waktu kita pergi, kita sebut hasrat kita nak pinjam, dia pun kata tak boleh. Sebab saya pun ada masalah saya. Tetapi ketika itu hati kita kata, kalau rezekiku tak ada dengan dia, mungkin Allah jadikan rezeki pada orang lain. Walaupun dia tak tahu, tapi dia yakin. Itu maksud dia telah mengangkat sebab. Mengangkat sebab. Artinya tuan-tuan sekalian, kita memang dalam hidup ni, kita dah biasa bertamu dengan sebab. Jadi bila kita berada dalam kesukaran dan kesusahan, maka sebab tu muncul dulu. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan dah biasa. Orang ni lah nguruk kita. Pak Abu ni nguruk kita. Sakit je kau Pak Abu. Hari tu Pak Abu tak ada. Pak Abu dia pergi raya tak habis. Tak habis lagi. Kita habis dah aku, mati dah aku. Maknanya kita bergantung pada dia. Tapi kalau tak bergantung, tak apa, tak ada. Mungkin ada cara lain. InsyaAllah Allah hadirkan orang lain boleh tolong. Maka kita pun okey. Tuan-tuan bila rosak kereta tengah jalan, akan terkeluar nama tertentu yang tuan-tuan kena call. Automatik. Kalau perempuan dia mesti call suami dia. Kalau kita lelaki, kawan-kawan rapat lah. Kereta breakdown dekat Mersing, kita siapa kawan kita ni. Yang agak senang, keluar 2-3 orang yang kita nampak senang. Tiba-tiba kita tak boleh hubung dia. Tak boleh hubung dia, tak angkat telefon. Engage. Waktu itu kalau benar pergantungan kita Allah, kita tenang, tak apa. Mungkin Allah nak hantar yang lebih baik tolong saya. Maka siapa pun datang tolong kita, lihat kita pun nampak pertolongan Allah. Itu maksud kita mula tidak ada perantaraan. Memang semua manusia tuan-tuan, atas nama ikhtiar, usaha, akan keluar orang-orang tertentu yang dia tahu memudahkan diri dia. Ini Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Waktu anak dia sakit, muncul dalam kepalanya Rasulullah, moga dia boleh selamatkan nyawa anak dia dan cucu Nabi SAW. Panggil Rasulullah, beritahu cucu dia sakit. Nabi tak datang. Bahkan Nabi kata bagi Allah dia beri dan dia ambil balik. Dan setiap benda di sisi Allah itu ada tempohnya. Lalu Zainab kata, hantar lagi wakil, beritahu dia. Bahkan dia bersumpah mesti datang. Harapan Zainab radhiyallahu ta'ala, Rasulullah boleh buat sesuatu biar anak dia ni boleh hidup lagi. Bukankah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka akhirnya Nabi datang, Nabi pegang. Budak ni tercungap-cungap di hadapan Rasulullah sehingga mati pada hadapan Rasulullah. Sehingga Zainab pasrah dan redha. Apabila datang suatu perkara, tak ada orang pun boleh tolong. Tak ada orang pun boleh tolong, maka datang redha Zainab. Yang selama ini kita, bukan kata Zainab radhiyallahu ta'ala anha, kita sendiri saya katakan, bila dalam susah kita mesti nampak seorang dua secara sebab boleh tolong kita. Tapi pada waktunya kita tahu benda ni memang ini ketentuan Allah, maka kita redha, kita terima. Memang tak boleh buat apa-apa. Memang dah tak boleh nak baiki dah benda ni, maka kita pasrah. Itu maksudnya sudah terangkat segala perantaraan kita dengan manusia yang kita nampak Allah dengan maksud redha. Bila kita cari rezeki tuan-tuan, tak dapat, kita redha, ni banyak ni rezeki saya, alhamdulillah. Dan kita dah telefon dia, customer kita, tapi dia tak nak datang, dia tak nak beli, kita tak apa, okay, rezeki kita banyak ni, kita redha. Itu tanda kita dah angkat perantaraan kita dengan Allah. Sebab kita dah redha berapa banyak pun, bagaimanapun keadaan kita. Kalau tuan-tuan sakit, memanglah kita kenal lah kawan-kawan doktor, boleh tolong kot. Doktor ni orang kat tangan, tak boleh, ni setakat kami boleh buat. Maka terangkat perantaraan, kita tahu kita dah redha. Kalau Allah nak sembuhkan, Allah sembuhkan. Kalau ini punca sebab kematian, kita redha. Kalau kita tahu apa kita nak buat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang yang watak macam ni, sifat mereka ini pekak, bisu, buta,
terhadap selain daripada Allah, kerana kebergantungan mereka hanya pada Allah. Mereka tahu yang memberi itu Allah, yang menghalang juga Allah, yang mengembirakan itu Allah, yang boleh mengecewakan dia juga Allah. Dengan bahasa mudah, apapun dengan ketentuan Allah, kullum min indillah, katakan semua datang dari Allah, maka diterima dengan syukur dan sabar. Benda yang dia syahwatnya suka, dia syukur. Benda yang dia tak boleh hadam dengan syahwatnya, dia sabar. Bukan dia melihat kebaikannya, dia redha. Maka inilah golongan yang benar-benar menjaga agama dan tidak jual agama dia. Tidak jual agamanya untuk dapat dunia. Jadi perhatikan agama kita. Apakah kita sedang menjualnya? Kita sedang berunding untuk menjualnya dengan amalan, dengan kepentingan-kepentingan duniawi, atau kita sedang berusaha mempertahankannya, bukan sanggup kehilangan dunia untuk jaga agama. Kita kena sentiasa ingat tiga soalan yang ditanya dalam kubur. Apa agamamu? Maksudnya bagaimana kamu jaga agamamu? Bagaimana kamu pelihara agamamu? Bagaimana kamu nilai agamamu? Apakah nilainya pada beras sekampit, atau lebih mahal daripada segala dunia dan isinya? Kalau letak nilai agama tu sekadar sesuap nasi, lalu atas nama sesuap nasi sanggup tinggal subuh, atas nama sesuap nasi sanggup dedah aurat, maka jawablah kita dalam kubur nanti, apa agama kita? Kalau agama kita, tuan-tuan, kita gadaikan dengan roh dan nyawa kita, biar mati untuk pertahankan agama, maka kita mendapat syahadah, kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.